satu ketika dahulu DJ yang agak veteran pernah mengisahkan konti tu adalah asalnya konti radio berbahasa Inggeris, bukan berbahasa Melayu. Ya, tempat kau bekerja tempat kita ni. bekerja tu. Konti kita berada di sebelah ujung sekali. Bila kau keluar konti tu, kau tengok koridor dia macam hospital lama tau. Macam building zaman Jepun dahulu. Lama Dia memang ada sejarah tempat tu. Dia waktu tu bekerja di radio yang agak lama. Dan kawan dia seorang DJ Cina waktu tu bergegas lari ke arah konti dia. Bunyi ketuk pintu. Dia ketuk pintu konti. So DJ yang bertugas tu, yang Melayu tu buka, kenapa ni? What's happening? What happened? You got to help me. There's something in my konti. Dalam konti dia ada sesuatu. So jadi kedua-duanya pergi ke arah konti yang Inggeris tu, yang mana aku bekerja sekarang. Tapi dia konti Inggeris. Dia tengok daripada luar ni kau ada macam tingkap kecil sikit. See-through yang kecil tau, macam rectangle. Bila dia jenguk daripada luar, lihat ke dalam konti yang kosong tu ada 3 budak kecil tengah berlari-lari. Kau tahu yang tempat boleh nampak real punya. Dan ni belum habis. Budak-budak kecil tu tidak berkepala. Alamak. Tidak berkepala tu. Macam boleh seram Macam tu. Oh my god. Maksudnya dia macam lari tapi tak ada kepala. Lari begitu. So DJ kisah. yang agak berusia tu baca beberapa ayat kursi dan seumpamanya, baca hilang sampai benda tu hilang. Masya Allah. Dan sebenarnya aku dapat tahu antara sebab dia convert konti tu menjadi konti Melayu sebab banyak DJ Inggeris tak tahan dengan kacauannya. Yang kena kacau. That's my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rapi number one podcast in Singapore. Selamat malam. Ni Sabarlah. Kan tak pula cakap tu brand. Ya, itu kan brand orang. Betul juga. Nanti orang cakap kita kopi-kopi pula. Betul juga. Okay. Selamat malam. Itu sebenarnya kau dapat bunuh masa tau. Yalah. tapi kenapa vibe kita lain, lighting kita lain minggu ni? Sebab beberapa minggu yang lepas kita membuat sedikit bancian di ruang media sosial menerusi Instastory. Aku bertanya secara rawak, di kalangan pendengar, siapa yang nak dengar sekiranya kita membuka cerita-cerita hantu, pengalaman sendiri Nice untuk pendengar. Dan overwhelming semua kata nak. Semua nak mendengar cerita hantu. Mereka nak beranak-beranak. Vibe dia Jadi oleh kerana kita pun pernah satu ketika dahulu menjadi host bagi rancangan hantu, walaupun kita serius. Ketika itu di Singapura punya radio ada satu rancangan hantu tu. Jadi korang bertiga pernah. Betul. Kita pernah menjadi host bagi rancangan tersebut. Mesti korang ada cerita yang best kan? Ada. Sebenarnya kalau nak cakap berkenaan dengan konti yang kita bertugas di sana pun sebenarnya berhantu juga. Serius? Aku ni seorang yang tak percaya pada hantu. Namun begitu, ketika bertugas di sana, mulalah beberapa perkara-perkara yang pelik yang pernah kami sebagai DJ lalui. Pukul berapa masa tu kau bertugas? Aku berumur kurang lebih awal 30-an tahun. Aku tanya pukul berapa? Pukul berapa? Dia 12 malam sampai 2 pagi. Waktu kau bertugas tu 12 malam. Waktu tugas aku 4 jam. 10 malam sampailah ke 2 pagi. Jam 10 malam sampailah ke 12.30 malam, kita membuat sesi ucapan gila-gila, hal-hal yang kelakar. 7 lagu. 7 lagu apa semua kan. Jam 12 sampailah ke jam 2 pagi adalah kisah-kisah seram. Aku nak dengar antara benda yang kau pernah alami kat situ. Pontianak. Kau terus sebut nama dia. Jadi kau mesti faham keadaan konti di Singapura pada satu ketika dahulu terletak di Jalan Caldecott. Caldecott ni adalah sebuah tempat yang mana banyak rumah-rumah banglo. Di Caldecott ni lah. Di Caldecott, rumah-rumah banglo yang usang, dan dikatakan sana pernah menjadi satu tapak perkuburan.
Dan pernah satu ketika dahulu jadi satu tapak yang mana banyak askar-askar Jepun pernah menginap di sana dan seumpamanya. Satu ketika dahulu. Dan sebab itulah tempat tersebut dikatakan sebagai keras dan berhantu. Dia dekat dengan kebun bunga bro. Dekat dengan kebun bunga. Jadi ketika aku bertugas di sana, kau tahulah keadaan itu adalah tempat yang pernah menjadi SBC Prime 12 dan seumpamanya. Jadi dia ada history yang sangat lama. Dan tempat-tempat sedemikian lazimnya menjadi tempat penginapan entiti-entiti yang seram. Satu ketika dahulu bila aku bertugas sebelah malam, ramai DJ-DJ yang agak veteran memberikan aku alert lah, adik, pesanan bila bekerja di sana malam-malam, hati-hati dek, sebab abang pernah lalui ni banyak cerita. Tapi aku cuba beranikan, aku macam alamak ini dahsyat. Aku memang takut-takut juga. Benda-benda ni tahyul lah. Kalau kita tak percaya mungkin tak berlaku pada kita kot. So aku teringat satu malam tu, ketika aku bertugas, aku mulalah selazimnya pada jam 12.30 malam aku mainkan lagu-lagu rock dengan hantu selalu kena. Lagu apa, rock kapak, opera hidup lah, lagu Awi dan sebagainya. Ini adalah untuk membina mood dan juga untuk meneliti email-email yang telah pun dihantar oleh pendengar. Jadi aku pun membelik-belik lah. Jadi dalam keadaan aku begitu asyik dalam memberikan satu orang kata tu cerita, sebelah kanan aku ni ada satu telefon tau. Telefon ni dia telefon yang lama, telefon yang ada coil apa tu, ada ada bentuk coil tu yang kena pusing. Bukan itu lama sangat. Wire landline. Gagang telefon tu kan ada wire dia panjang tu. Wire tu bergantung di sebelah kanan aku. Agak panjang lah. So kalau kau terkena coil tu, dia akan bergerak ke kiri ke kanan bro. Betul lah. Tapi waktu tu dia dalam keadaan yang lurus kan. Jadi aku sedang asyik membaca, peripheral vision aku nampak telefon tersebut dengan coil yang di sebelah kanan agak panjang. Sambil aku tiba-tiba bila aku berhenti, coil di sebelah kanan bergerak kiri ke kanan. Ibarat ada orang macam terlanggar. Macam orang terlanggar. Aku tengok aku jauh, asal dia ni bergerak. Aku tengah live tau. Kau seorang-seorang. Aku tengah live bro. Jadi bila macam aku tengah ceritakan, maka dengan itu bila saya terjumpa bab dia gerak, aku macam tersekat, aku nak berbual tu macam termakan kata-kataku. Lepas tu aku terus menggunakan apa yang aku belajar lah. Kalau rasa macam dah tak boleh berbual ke apa, aku kasih cliffhanger. Aku cakap, saudara, saya akan sambung cerita ini sebentar saja nanti, tapi sebelum tu saya harus putarkan lagu ini. Kita nikmati lagu ini terlebih dahulu. Apakah kesudahan cerita yang saya kisahkan tadi? Kita kembali sebentar saja nanti. Aku hit next bro. Terus aku mainkan lagu, aku tengok benda tu dah berhenti balik sebelah kanan. Bila kau bercerita je dia bergerak. Dia bergerak. Saya tengok apa cerita saya ni, apa cerita. Aku ambil call tu, aku tak in dekat corok yang ada kat sana. Jadi dia tak tergantung macam tu. Jadi aku tak ganggu fokus lah. Lepas lagu habis, aku masuk balik, aku cerita lagi cerita yang sama. Salah aku cerita. Kat belakang aku ada, dulu kita ada CD tau, CD backup. Kalau digital tak main, kita boleh loadkan CD. Masuk CD, betul. Jadi CD semua dia kita dah stack kat sebelah belakang, agak tinggi tau, kita stack. Masa aku nak cerita ni, aku dengar kat belakang sosong. Macam ada orang ambil CD. CD tu daripada atas jatuh ke bawah bro. Satu-satu. Aku tengah bercerita, mic depan aku ni. Uish, gila bro. Jadi aku macam macam mana ni? Aku nak turn around, aku nak tengok macam mana. Aku tengah live, orang tengah dengar ni. Jadi disiplin radio ni kita tak boleh macam tak boleh menggelabah. Aku terus matikan cerita aku. Aku on music. Aku tengok belakang, bertabur CD jatuh. Dah tak ada siapa, tak ada angin dalam konti. Dalam konti ke mana ada angin? Angin apa semua. Aku dah begitu cuak dalam keadaan tersebut. Aku cepat-cepat sudah keadaan aku menggeletar. Tangan aku menggetar. Aku tarik lagu yang mana aku akan susun sampai ke jam 2 tu. Dah habis terus aku on automation. Aku lari keluar dekat guardhouse. Guardhouse sampai tanya, apa ni Zah, kenapa ni? Okey tak okey? Bang, saya kena kacau abang kat dalam. Saya kena kacau. Apa yang kau kena kacau? Ada CD jatuh. Habis kau tahu guard cakap apa? Biasalah Zah, ni tempat dia. Siang gila lah Zah. Tapi tak ada penampakan lah.
Tak ada penampakan pernah aku lalui. Alamak. Waktu tu aku sedang bertugas. Kau bayangkan sedang aku bertugas tu dalam konti tu, di hadapan aku ada spare konti. Kau tahu spare konti? Ada konti konsol satu. Dia spare konti tu tempat DJ buat rakaman off air. Okey. Untuk buat stinger dan seumpamanya. Tapi yang membezakan antara bilik main konti ni dengan spare konti adalah satu window, satu tingkap yang see through, yang cermin. Okey. Yang mana orang kat dalam boleh nampak orang kat luar, saya pula boleh nampak orang kat dalam. Baik. Aku taruh sana, di sebalik tu pintu masuk ada satu tembok tau. Jadi kalau kau nak masuk dalam bilik spare konti tu, kau kena buka pintu. Kau tak nampak pintu tu terbuka, tapi kau akan nampak orang tu keluar daripada balik dinding. So aku tengah berbual. Masa tu aku tengah buat show dalam jam 11 malam ke. Tengah rancak berbual. Aku tengok di hadapan, di sebalik dinding tu, aku nampak macam ada rambut. Rambut panjang terkeluar. Panjang terkeluar. Kerinting. Daripada paras berdiri sampailah ke bawah. Kerinting. Sedikit je macam barupa macam tu. Sedikit keluar je sedikit. Aku tengok aku tak pernah nampak benda ni. Aku tengah berbual Dia kacau tengah live. Tengok apa siap tu. Sambil aku berbual, makin aku rancak berbual, benda tu bergerak keluar sikit. Dia macam main hide and seek. Dia main hide and seek. Bila aku nak tegur benda tu kan, dia masuk balik ke dalam dinding. So aku dah macam sial. Selamat dia tak tunjuk betul-betul. Aku terus main lagu, aku terus keluar cakap, saya nampak benda tak? Cakap memang ni tempat dia ni. Aduh. Dahsyat juga itu je. Sebab tu kadang-kadang aku kena temankan Zah turun. Zah cakap aku, Z temankan aku, Z turun malam Z. Ya. Kalau dia on air malam kau teman turun lah temankan. Tu antara perkara yang aku pernah lalui di dalam konti radio Singapura yang tidak lagi digunakan di Caldecott 1 ketika dulu. Diorang pindah terus. Oleh kerana banyak sangat hantu. Tak lah. Tadi tempat baru lah. List dah habis. List dia dah habis. Ya, itu adalah antara perkara yang adalah penampakan yang aku pernah lalui. Pernah juga satu ketika dahulu DJ yang agak veteran pernah mengisahkan berkenaan dengan konti tu adalah asalnya konti radio berbahasa Inggeris, bukan berbahasa Melayu. Tempat kau bekerja, tempat kita bekerja tu. Konti kita berada di sebelah ujung sekali. Bila kau keluar konti tu, kau tengok koridor dia macam hospital lama tau. Macam building zaman Jepun dahulu. Lama. Memang ada sejarah tempat tu. Memang itu rasanya bukan building konti lah dulunya. Dia zaman-zaman Jepun dulu memang ada building sedemikian, cuma diperpanjangkan saja. Alamak. So waktu tu DJ yang agak berusia ni mengisahkan dia waktu tu bekerja di radio yang agak lama, dan kawan dia seorang DJ Cina waktu tu bergegas lari ke arah konti dia. Bunyi ketuk pintu. Dia ketuk pintu, pintu konti. Okay. So DJ yang bertugas tu yang Melayu tu buka, kenapa ni? What's happening? There's something in my konti. Macam tu. Macam lawak. Ada video boleh jadi terlawak. Tapi okey. Ini mas seram. So terus DJ yang lama tu kata, what happened? You go tell me. There's something in my konti. Dalam konti dia ada sesuatu. Jadi kedua-duanya pergi ke arah konti yang Inggeris tu, yang mana aku bekerja sekarang. Tapi dia konti Inggeris. Dia tengok daripada luar ni kau ada macam tingkap kecil sikit. See through yang kecil tau, macam rectangle. Bila dia jenguk tengok daripada luar, lihat ke dalam konti yang kosong tu ada 3 budak kecil bro. Alam. Tengah berlari-lari. Kau tahu yang tempat boleh duduk nampak tu lari-lari. Dan ni belum habis. Budak-budak kecil itu tidak berkepala. Alamak. Tidak berkepala tu. Macam boleh seram macam tu. Oh my god. Maksudnya dia macam lari tapi tak ada kepala. Lari itu. So DJ yang agak berusia tu baca beberapa ayat kursi dan seumpamanya, baca hilang sampai benda tu hilang. Masya Allah. Dan sebenarnya aku dapat tahu antara sebab dia convert konti tu jadi konti Melayu sebab banyak DJ Inggeris tak tahan dengan kacauannya yang kena kacau. Aku nak fahamkan dulu. Okey, konti radio korang hanya tertutup dan ada gelas-gelas kecil saja Ada, itu bagi pintu utama. Dia ada 3 bahagian dalam konti tu. Bila kau buka pintu yang pertama, itu adalah gelas yang kecil. Di sebelah kiri konti yang spare konti.
Itu tidak ada tak ada tingkapnya. Maksudnya kalau daripada orang daripada luar tak boleh nampak ke dalam lah. Hanya di kelas kecil. Patutlah seram. Berbeza kalau tempat kami radio. Aku ada beberapa tempat kerja yang aku kerja radio. Konti kami dia memang besar punya gelas. So maksudnya kalau kita daripada luar kan korang pernah pergi kita daripada luar boleh nampak kat dalam. Jadi suasana dia tak seram sangat. So aku dapat bayangkan pintu dia tebal lagi bro. Pintu dia tebal. Seramnya. Jadi itu adalah antara perkara yang pernah aku lalui dan sampai sekarang aku takkan lupakan. Dan setiap kali aku kalau nak kerja malam, aku sumpah serana bro. Aku selalu fikir, ya Allah kenapalah aku buat ni. Sebab satu halnya aku nak mengarang cerita. Dan dalam masa yang sama juga kena dikacau dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kalau kau nak tahu, bila aku terdengar kemunculan DJ baru yang akan masuk ke dalam studio aku, aku usulkan agar DJ baru itu mengambil alih tempat aku dan aku buat slot petang. Dan DJ tersebut adalah Dino Rahim. Kejap lagi Din. Boleh cerita lah Din. Apa pula yang kau alami? Sama juga. Waktu tu aku bekerja di Sabah. Kita akan ketahui tentang kisah Dino Rahim sebentar saja nanti. Dan pernah dikacau ataupun tidak? Pernah dikacau. Dikacau. Aku rasa ini Islami sikit. Yang datang tu Islami. Islami. Sebelum Islam itu kisah-kisah yang anda dengar adalah kisah yang benar. Bukan kisah rekaan. Kalau nak percaya, percayalah. Kalau nak dengar, dengar ramah-ramah. Ini aku dengar dulu tu. Tolong saya. Apa tu? Dah masuk neraka ke? Pemandi jenazah dah tengok. That's my show 1, 2. You're listening to Okay Let's Go. Let's go. Rapi number 1. The number one podcast in Singapore.